Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi Tuan Wahab. Sila panggung dia no. Okey, apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi Okay, so kita baru 31 orang. Jadi sebelum tu ada tak ahli-ahli baru ada tak dalam ni? Ada yang baru tak? Saya baru. Baru Baru. Okey. So hari ni kita ada special appearance. Lama kita tak mendengar kata-kata daripada beliau. Okey, tapi sebelum kita nak memanggil beliau tu, saya nak introduce sedikitlah tentang kenapa anda perlu memilih Maxima sebagai platform perniagaan anda. Tuan-tuan dan puan, saya berada di dalam Maxima pada bulan 12 ini masuk tahun yang ke-7. Pada bulan 12 ini masuk tahun yang ke-7. Dan saya dan anda sama je. Saya Maxima ni bukan saya owner. Bukan saya founder pun Maxima ni. Saya meletakkan Maxima sebagai kerjaya saya. Begitu juga saya percaya anda pun meletak Maxima sebagai kerjaya anda. Dan saya percaya rata-rata ramai juga yang ada di dalam kita punya program ataupun dalam Zoom hari ni pun dah menikmati dah apa yang orang cakap tu hasil daripada Maxima selama berada di dalam Maxima ni. Betul ataupun tidak? Saya percaya ramai yang dah terkesan dengan apa selama berkecimpung di dalam Maxima ni, dari segi kesihatan, dari segi pendapatan, dari segi ilmu, saya percaya ramai yang dah mendapat kesan daripada orang cakap tu terjebaknya di dalam Maxima ni. Jadi inilah sebenarnya tuan-tuan puan, matlamat di Maxima sebenarnya adalah untuk mengubah kehidupan. Kita di Maxima pada tahun 2012-2013 bermula dengan dengan kadar yang sangat minima, dengan sangat kecil pada ketika itu. Dan pada ketika itu saya pun tak ada. Saya tak pernah, waktu tu saya tak pernah dengar pun nama Maxima ni. Saya buat direct selling lain juga, tapi saya tak pernah dengar. Sebab kecil waktu tu. Tak ada orang dengar. Dan pada ketika tu bila syarikat kecil, leader-leader yang besar ni dulu pun tak berminat lah dengan Maxima ni pada ketika itu. Sebab office kecil, serba kekurangan, senang cerita. Alright? Tetapi itu adalah kita punya langkah pertama kita. Itu adalah langkah pertama kita untuk kita mengejar impian kita, di mana impian Maxima adalah untuk menjadikan platform untuk anda mengubah kehidupan. Itu adalah tujuan utama kita. Siapa yang ada di dalam Maxima, tuan-tuan puan, adalah mereka yang mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas di dalam industri ini. Dan mereka sendiri pun, kedua orang founder kita ni, mereka sendiri pun sudah melalui apa yang anda lalui hari ini. Mereka pun dah buat perniagaan ini, mereka pun pernah terlibat dalam orang cakap tu dalam manajemen syarikat, dalam menguruskan syarikat, pernah juga menjadi pengedar seperti anda, pernah juga menjadi leader seperti anda. Dan sebenarnya tuan-tuan puan, kebaikan ataupun advantage anda memilih Maxima, founder ataupun orang yang bertanggungjawab di dalam Maxima ini, dalam membuka Maxima ini, adalah orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas di dalam perniagaan ini. Ini sangat penting tuan-tuan puan. Ini sangat-sangat penting sebab hari ini kalau kita memilih founder yang hanya ada duit tapi langsung tak tahu pasal bisnes, langsung tak tahu tentang produk, tak ada knowledge tentang produk ni, tak ada knowledge tentang bisnes, macam mana kita hari ini nak membawa kapal kita tadi tu, sedangkan nahoda yang kita rasa kita nak kita harapkan untuk membawa kapal ni tadi tak tahu bawa kapal. Tapi hari ini yang bertuahnya anda tuan-tuan puan,
Nahoda yang ada di dalam Maxima adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan di dalam industri ini. Dia tahu macam mana cara nak jalankan kapal. Sebab itu hari ini, kenapa anda lihat di dalam Maxima ni, baik produk, baik pelan pemasaran, baik support system, semuanya lain daripada yang lain. Sebab hari ini kita tak nak menjadi trend follower. Orang yang tidak ada identiti, syarikat yang tidak ada identiti, yang hanya mengambil kesempatan untuk nak buat satu contoh produk yang dikeluarkan adalah produk yang mengikut trend. Mengikut trend. Ikut orang ni, time ni produk kuat. Wow, kita buat produk kuat. Time ni produk antioksidan. Jom kita buat produk antioksidan. Kita keluarkan produk antioksidan. Time ni keluar produk stem cell. Kita keluarkan produk stem cell. Time ni kita keluar produk EFA. Kita keluar produk EFA. Tetapi hari ini tuan-tuan puan, anda perlu lihat, anda perlu dengar, anda perlu tahu bahawa Maxima adalah syarikat pioneer yang mengeluarkan produk AFA yang di dalam bentuk minuman. Sehingga ke hari ini, tidak ada lagi syarikat, tidak ada lagi produk, walaupun ada yang cuba meniru kita, yang claim kata produk dia sama macam Maxima, tetapi hari ini tuan-tuan puan, apa yang ada di dalam produk Maxima tidak ada di dalam produk mereka. Ini adalah fakta yang anda perlu tahu. Ini benda yang anda nak masukkan ke dalam mulut anda. Ini benda yang anda nak masukkan ke dalam tubuh anda. Kalau kata hebat produk dia, hari ini tuan-tuan puan, dah ada orang ataupun orang yang pakar untuk endorse produk dia. Dan saya cabar tuan-tuan puan hari ini, saya berani bet tidak akan ada profesional, mereka-mereka yang profesional yang akan endorse produk seperti itu. Sebab apa? Mereka bukannya own the technology. Mereka adalah trend follower. Dan inilah tuan-tuan dan puan keunikan yang anda perlu tahu yang ada di dalam Maxima ni. Kemudian anda perlu lihat juga dari segi pelan pemasaran tuan-tuan dan puan. Hari ini ramai dah orang yang mengubah kehidupan hari ini, yang mencapai pendapatan hari ini, yang berubah kehidupan dia hari ini dengan pelan pemasaran di Maxima. Dan anda jangan tertipu dengan pelan pemasaran yang nampak macam besar. Nampak macam besar. Wow, besarnya. Join. Dapat sponsor orang besarnya. Tetapi untuk anda nak mendapatkan bonus seperti itu ataupun keuntungan seperti itu, anda sentiasa nak kena mencari orang baru. Kalau tak ada orang baru, bonus tak ada. Dan itu bukan perniagaan yang kita nak pilih. Sebab itu hari ini kenapa Maxima meletakkan perniagaan ataupun business modul kita hari ini adalah multi-level marketing. Anda perlu tahu tentang apa itu multi-level marketing, apa itu single level marketing, apa itu trading. Anda perlu tahu tuan-tuan puan. Sebab hari ini adalah business module. Okay. Kalau trading, maksudnya anda join, anda dapat keuntungan seperti ini, anda jual dengan harga runcit, jadi anda dapat makan harga retail tu tadi, dapat keuntungan dekat situ. Tapi anda nak dapat keuntungan tu tadi, anda kena sentiasa mencari customer. Betul? Kalau ada single level, sama juga. Anda dapat bonus ataupun keuntungan daripada syarikat bagi anda keuntungan. Tetapi anda nak rekrut orang tak boleh. Sebab dia single level saja. Tetapi kenapa kita memilih multi level?
Sebab hari ini kita bekerja secara berpasukan, kita bekerja secara berjemaah. Dan ingat tuan-tuan puan, kita buat perniagaan hari ini adalah perniagaan yang kita nak menghala kepada passive income. Dalam perniagaan ni ada yang active income, ada yang passive income. Kalau anda nak dapat keuntungan dengan active income, maksudnya hari ni anda kena aktif. Aktif cari orang-orang baru, cari. Kalau anda tak aktif, tak adalah income. Tetapi apa bezanya passive income? Hari ni anda kenal A, anda kenal B. A orang Sabah, B orang Kelantan. Bila produk bagus, orang Sabah pergi cerita dekat orang-orang Sabah. Cerita dekat orang-orang Sarawak, cerita dekat orang-orang Brunei. Orang pun join, orang pun makan, jadi member. Yang B ni pula pergi cerita dekat orang Kelantan. Cerita pula dekat orang Terengganu. Cerita pula dekat orang Pahang. Merebak cerita produk ni, orang pun jadi member. Selagi mana orang join, anda dapat keuntungan. Dan selagi mana orang yang join tadi tu buat belian semula sebab produk bagus. Bila produk bagus, orang akan tiap-tiap bulan beli. Mungkin tiap-tiap minggu beli. Bila produk bagus. Jadi selagi mana orang beli produk itu, maksudnya selagi itulah anda akan mendapat keuntungan. Kalau hari ini anda katalah tak sihat, anda balik kampung, anda ada urusan, anda tak pergi jumpa orang. Tetapi orang yang dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Brunei, orang yang dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Pahang, dia orang balik kampung tak? Dia orang balik kampung tak dia orang? Dia orang tak balik kampung. Kita je yang balik kampung. Tapi dia orang tetap mencari ahli baru, pergi beli barang balik, everything semua. Selagi mana dia orang beli barang balik, selagi mana dia orang menaja ahli baru, upgrade dia orang punya account, selagi itulah anda mendapat keuntungan. Inilah sebab kenapa kita buat perniagaan, business model kita multi-level marketing. Maksudnya, dia dah tak kisah dah di bawah rangkaian kita ni dah ramai macam mana pun, asalkan ada transaksi pembelian produk, kita layak akan menerima bonus. Ini yang cantiknya perniagaan ini. Perniagaan multi-level marketing. So hari ini saya percaya tuan-tuan puan. Saya sangat percaya dan hari ini di dalam Maxima sendiri pun kita dah 8 tahun berada di dalam industri. Kita dah melahirkan berapa ramai orang hari ini yang bergelar jutawan. Hari ini kita ada Tuan Wahab. Kita bagi tepukan untuk Tuan Wahab. Tuan Wahab asalnya seorang dispatch. Tapi hari ini asbab mengambil tindakan yang mana beliau join Maxima ni, modal beliau RM150 je. Asal Tuan Wahab join Maxima ni, modal RM150. RM150 ke bang? Berapa? Cuba cerita sikit bang. 140 satu kotak. Nak join Maxima 280. Betul bang Ya betul. Tapi sebab Tuan Wahab pada ketika itu dia punya masalah kewangan tak berapa nak okey. Dia punya masalah kewangan, dia ada dia ada orang cakap tu masalah kewangan lah senang cerita. Dia punya financial dia tak berapa okey. Jadi dia mampu pada ketika itu RM140. Tapi kebetulan ada kawan dia nak cuba produk. Okey. Minta tolong pin Tuan Wahab sekejap. Kebetulan ada orang nak beli produk pada ketika itu Selmac. Dan akhirnya Tuan Wahab keluar RM140. Kawan dia tadi keluar RM140. Jadi RM280. Tuan Wahab pun daftarlah menjadi ahli. Dan hari ini siapa sangka tuan-tuan puan, modal yang bermula dengan RM140 kemudian upgrade menjadi platinum sebanyak RM6,000 ke berapa RM1,000 bang waktu tu? Jadi platinum. Itu. Tak apalah. Kan? Waktu tu berapa RM1,000 bang? 4,008 tak salah. Lupa dah. Waktu tu RM4,800 menjadi sebagai platinum.
Dan hari ini mendapat terkumpul bang. Berapa total terkumpul abang? Selama bersama dengan Maxima ni dengan modal 4,800. Berapa yang abang dah collect dalam Maxima ni bang? Sekali lebih kurang dalam 4 ke 5 J lah. 4 hingga ke 5 juta. Ni abang punya akaun satu ke ataupun akak punya akaun sekali? Bang? 4 hingga ke 5 juta tu akaun abang juga ataupun campur dengan akak sekali? Campur. Campur. Okey, tu dia Modal 4,800 hari ni tuan-tuan dan puan dalam masa 7 tahun. 6 tahun 7 tahun hari ni dah mempunyai pendapatan sebanyak 5 juta ringgit. Dan pada ketika itu Tuan Wahab pun banyak benda yang tak ada pada ketika itu. Bukannya office yang sebesar sekarang. Waktu tu produk pun satu je. Tapi hari ni alhamdulillah tuan-tuan puan, Maxima hari ni dapat membantu Tuan Wahab hari ni daripada seorang dispatch dan hari ni sampailah bergelar sebagai jutawan di Maxima. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Tuan Wahab kita. Right? Itu effort selama 7 tahun. Dan kalau effort usaha kita ni dalam masa 6 tahun boleh dapat 5 juta. Doli buat gila-gila dalam masa 6 tahun dapat 5 juta. Okey tak Doli? Okey tak? Kan? Hari ni kita buat effort kita hari ni. Bangun pagi balik petang, bangun pagi balik malam. Tiap-tiap hari gedah jam, kena maki dengan bos. Dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hari ni kita buat kerja yang sama. Di hujung sekali dalam akaun bank kita, ada tak 5 juta tuan-tuan puan? Jangan cerita 5 juta lah hari ni. 1 juta ada tak? Tetapi effort yang kita buat hari ni tuan-tuan puan, dengan tak boleh nak balik kampung, kadang-kadang cuti raya tak boleh apa semua kan. Berbaloi ke apa yang kita buat hari ni? Bukan saya suruh anda berhenti kerja. Bukan. Tetapi apa yang kita nak tawarkan kepada anda hari ni adalah kita nak buat persediaan. Dan zaman hari ni kita tak berani nak jamin kita punya kehidupan ataupun dengan kejayaan kita sekarang ni, kita takut. Pilot pun boleh hilang kerja bang. Jangan cerita pilot. Hari ni punya zaman, Perdana Menteri pun hilang kerja. Betul. Jangan cerita pilot. Menteri pun hilang kerja. Nampak? So hari ni apa yang kita nak bawa anda hari ni adalah kita buat persediaan. Maksudnya hari ni kita buat perniagaan. Jadi perniagaan apa yang kita nak buat hari ni tuan-tuan puan? Inilah perniagaan yang kita nak buat adalah perniagaan direct selling yang mempunyai sistem multi-level marketing. Ini yang kita nak bawa anda semua. Sebab perniagaan ini anda tak perlu nak fikir pun pasal macam mana nak buat renovation kedai, nak sewa kedai, nak beli kedai, tak payah. Nak gajikan pekerja, semua tak payah. Sebab apa? Sebab semuanya diuruskan oleh syarikat. Anda tak perlu nak fikir nak buat produk macam mana. Sebab hari ni semuanya syarikat yang uruskan. Nak hantar produk macam mana? Tak perlu nak fikir. Semuanya syarikat yang uruskan. Nak kira keuntungan macam mana? Tak perlu nak kira sebab syarikat yang uruskan. Ini perniagaan yang anda boleh jana pendapatan hari-hari. Kita kira bonus anda hari-hari, bayar minggu-minggu. Ada perniagaan yang macam ni tapi kira hari-hari tapi bayar sebulan sekali. Kita nak pakai duit hari-hari. Jadi di Maxima ni anda boleh dapat duit hari-hari tuan-tuan puan. Cuma bonus yang syarikat bagi bayar kepada anda seminggu sekali. Maksudnya usaha anda daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pukul 12 malam. Kira berapa ribu ada? Faham? Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari waktu bekerja dah masuk ke dalam akaun bank anda. Yang paling best anda boleh buat sebab kita ada statement. Pendapatan kita tu kita ada statement. Tapi yang paling best apa? Dengan statement pendapatan anda di Maxima, anda boleh buat
boleh apply apa? Boleh beli rumah, ada yang beli kereta, ada yang buat loan. Bank terima statement kita hari ini. So inilah sebenarnya tuan-tuan puan yang kita nak mengajak anda untuk bersama-sama dengan Maxima. Sebab apa? Perniagaan ini anda tak perlu nak sakit kepala, anda tak perlu nak fikir apa pun sebab semuanya diuruskan oleh syarikat. Okey? Ada banyak benda-benda yang lagi yang sekarang ni yang kita dah susunkan untuk anda semua, cuma kita tak release sahaja lagi untuk anda semua. Alright? So hari ni tuan-tuan puan, kita hari ni sangat-sangat bertuah hari ni sebab hari ni kita nak santai-santai saja. So hari ni saya bukan berseorangan, tetapi hari ini saya bersama insan yang saya sangat kagumi beliau, saya sangat hormati beliau. Sebab saya kenal beliau ni dah lama dah. Saya kenal beliau ni. Saya ingat dah daripada daripada MLM ataupun syarikat yang saya pernah kerja dulu, maksudnya saya dah buat perniagaan ni selama 16 tahun. Saya dah kenal beliau ni, tak silap saya dah 16 tahun saya kenal beliau. Orang lama dalam industri ni. Sebut je Ustaz Zalizan, memang orang kenal. Dulu orang kenal Ustaz Zalizan ni dulu, kalau dia buat bisnes, dia bukan buat satu bisnes, dia akan banyak buat bisnes. 20 tahun pengalaman dalam industri ini. Dia pernah join syarikat MLM ni, 60 syarikat dia pernah join. Selama 20 tahun dia berada di dalam industri ni. Tetapi dalam masa 20 tahun tu, sebelum bersama dengan Maxima ni, macam-macam syarikat lah dia join. Langsung tak ada kereta, langsung tak ada rumah, tak ada apa. Tetapi hari ini alhamdulillah bersama dengan Maxima masuk tahun yang ke-8, 7, 8 macam tu, dan hari ini beliau saya tak nak cerita lah, bagi beliau sendirilah yang cerita hari ni. Kalau dulu tak ada rumah, sekarang dah ada rumah. Berapa biji? Nanti beliau yang akan cerita sendiri. Alright? Dulu tak ada kereta, sekarang dah ada kereta. Berapa biji? Biar beliau yang cerita sendiri. So hari ni tuan-tuan puan, kita tak nak buang masa lagi. Kita terus nak menjemput Maxima Millionaires Club kita. Iaitu kita bagi tepukan untuk Ustaz Zalizan. Ustaz ni. Tekan mute. Okey, siap Ustaz tekan. Mute. Tu mute tu, tak dengar suara. Dekat skrin Ustaz tu tekan. Tu ada mic tu, gambar mic tu Ustaz tekan. Tekan kat skrin tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Dan salam sejahtera. Okey? Ustaz, suara Ustaz bising. Okey? Ada buka apa-apa tak? Kipas ke apa ke? Ya. Dengar suara macam mana tu? Macam bising. Ustaz, dia bunyi hingak lah Ustaz. Hingak. Dah tahu ada bunyi apa, tak tahu apa bising. Okey, cuba cakap sekarang. Hello. Sekarang ni okey. Okey sikit ya. Okey Ustaz. So hari ni Ustaz, kita macam Ustaz orang yang terawal di dalam Maxima ni tuan-tuan puan, alright? Antara orang yang bertanggungjawab untuk membuka pasaran di utara ni sebenarnya. Consider 001 utara ni sebenarnya Ustaz ni. Beliau antara pencetus di utara ni. Di Maxima di utara ni. So hari ni Ustaz, di dalam ruangan ni, dalam masa ni Ustaz, kita boleh berkongsi, Ustaz boleh berkongsi pengalaman ataupun dan perjalanan Ustaz di dalam Maxima ni, sehinggalah hari ni Ustaz Ustaz bergelar sebagai jutawan di dalam Maxima. So silakan Ustaz. Ustaz? Hilang Ustaz. Nampaknya macam Ustaz tutup video Ustaz tutup video ke macam mana tu? Okey, kejap.
Ustaz Zalizai. Ustaz. Okey, Ustaz tekan mic tu Ustaz. Ustaz tekan mic bawah. Kat skrin tu. Okey. Okey. Jadi, Assalamualaikum Okey, Ustaz, warahmatullahi silakan, Ustaz. wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zalizan, MMC Zalizan di Maxima Resources Malaysia, Sdn Bhd. Dan salam sayang semua dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan Islam. Dan hari ini kita masih di musim PKP ya. Salam PKP lah. Ada yang PKPD, sebenarnya kita tak disangka-sangka ada satu hikmah yang turun di akhir-akhir ini dan terpaksa kita adakan satu cara baru, sistem baru untuk meneruskan kita punya perniagaan, iaitu network marketing dalam MLM. Okey. Jadi seperti yang dikatakan oleh Encik Eddie tadi, saya sebenarnya adalah orang biasa-biasa, baru menjadi luar biasa. Jadi sebenarnya saya kenalkan diri saja yang belum kenal. Kuat sikit Ustaz suara. Kenalkan diri saya yang mana saya Zalizan Ahmad yang orang Alwasta Kedah. Dan saya adalah seorang bekas tentera. Perkhidmatan saya dalam tentera adalah 16 tahun. 16 tahun, maksudnya tinggal 5 tahun untuk berpencen. Tapi saya kerana ambil keputusan yang berani, saya tidak pencen. Dan akhirnya saya jadi seperti sekarang. Kalau saya tunggu pencen, kemungkinan saya tak jadi macam sekarang lah. Jadi Alhamdulillah saya ambil satu tindakan yang berani dan saya terus dalam apa yang kita impikan. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi di sini, itu yang saya dilahirkan orang yang miskin. Yang mana untuk pergi sekolah pun saya kena jual kuih dulu. Tapi saya tidak berminat untuk berniaga tuan-tuan. Kerana apa, perniagaan ini saya tak nampak kelebihannya. Walaupun kita dengar dalam mana-mana hadis, mana-mana ustaz menyatakan bahawa setiap perniagaan itu 9 kali ganda. Tapi kemungkinan kita tak berapa yakin pada dekat masa itu. Jadi kita ingin terus nak kerja dengan kerajaan, nak makan gaji. Kalau seperti yang kawan-kawan kita ada, anak-anak yang tunggu sijil, tunggu apa bidang dia buat, dan sampai sekarang pun yang ada tidak kerja lagi. Sebenarnya kita tak perlu macam tu. Kadang-kadang nasib kita, apa yang kita cita-citakan dulu, tak semesti kita buat yang seperti yang kita jangkakan. Seperti kata saya juga, cita-cita saya sebagai seorang tentera, yang mana hidup saya dikenal sebagai untuk diberi visi misi dia untuk bunuh dan dibunuh. Tapi akhirnya saya menjadi seorang ahli perniagaan. Yang mana konsep perniagaan ini mesti anda kena tahu, asas dia adalah kena senyum. Kena senyum. Ataupun kena jadi seorang yang peramah. Ataupun yang dikatakan nak jadi seorang yang pandai bercakap. Walaupun saya ada sijil tuan-tuan. Saya ada sijil yang dikatakan seorang yang pendiam dan beramanah tamat di kata 5. Guru besar tulis. Tetapi sebenarnya apabila kita ada impian, kita ada hati yang berani dan nak keluarkan, ada hajat, insya-Allah kita boleh sebenarnya. Jadi hari ini saya nak berkongsi, mengambil kesempatan sikit secara dijemput oleh pihak syarikat untuk berkongsi dengan tuan-tuan untuk tentang pengalaman saya. Macam mana saya sukses, macam mana saya berjalan demi satu untuk sampai seperti sekarang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, impian saya sebelum ini, walaupun asalnya saya seorang tentera, bukan di ataskan seorang cikgu, boleh cakap dan sebagainya, dan minat dan sebagainya, tapi akhirnya saya menjadi seorang yang dikatakan boleh bercakap dan menjadi orang kata guru ataupun mentor untuk semua yang orang kata ahli perniagaan. Pengalaman saya di sini dalam bidang ini sudah 19 tahun. 19 tahun. Dan saya di Maxima sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun saya di Maxima. Maksudnya saya bukan masuk syarikat yang mula-mula buka tuan-tuan. Saya masuk syarikat ini, syarikat dah bermula 9 bulan ataupun 10 bulan dah syarikat ini dah bermula. Jadi alhamdulillah, tak semestinya kita memilih satu syarikat yang baru untuk kita duduki, untuk berjaya. Dengan keadaan yang 10 bulan dah syarikat bermula,
tapi saya mengatasi rakan-rakan lain-lain. Yang mana grup saya adalah maksimum ini lebih kurang 34% ataupun orang kata 34 lebih kurang hampir-hampir 60% dalam grup kita. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan hari ini untuk nak maklumkan bahawa tuan-tuan peluang ini datang tak tentu masa tuan-tuan. Ia datang secara tiba-tiba, secara tak tersengaja ataupun secara orang kata waktu kita miskin, waktu kita amat-amat sibuk, peluang itu datang. Tapi kalau kita tidak ambil kesempatan, kita lihat peluang itu, kita membuang ataupun menolak terus, kita akan kecewa lagi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya sering ambil peluang. Walaupun tuan-tuan Eddie kata tadi saya sudah melalui 60 ke 70 syarikat. Saya tidak rugi tuan-tuan. Sebab satu syarikat RM300 macam tu saja. RM400, RM500. Tetapi saya dapat pengalaman yang banyak. Ilmu yang banyak. Walaupun hari ini orang kata, orang mencemuh saya macam lompat kata. Tapi saya tidak ada mentor pada waktu itu. Tidak ada guru pada waktu itu. Dan saya menyelamikan apa yang berlaku pada diri saya. Maksudnya ditipu, dicerla, dikata, dicemuh. Itu adalah ilmu saya. Alhamdulillah hari ini, kalau kita berhadapan, bersemuka, saya dah mengenali. Dengan percakapan dia, air muka dia, riak mata dia, saya dah mengenali orang itu boleh bersama dengan saya atau untuk sukses ataupun tidak. Sebab pengalaman itu memberi saya selama 19 tahun. Jadi alhamdulillah hari ini saya nak kongsi kepada anda apa dia tip-tip dia, dan sebab itu saya nak nyatakan bahawa apa yang dimaksudkan bukan minda anda sikit. Nak sikit saja walaupun tadi Encik Eddie dah buka sikit minda. Jadi sebenarnya kita hari ini mungkin tidak nampak dalam perniagaan tuan-tuan. Tambah-tambah perniagaan ini berlaku dalam musim COVID, PKP. Yang mana kita terpaksa duduk di rumah dengan tidak ada modal. Jadi banyak orang hari ini menolak betul-betul berniaga. Dia takut. Dia jadi nombor satu itu adalah modal. Macam mana kita nak berniaga kalau kita tidak ada modal? Tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam perniagaan ini dia ada rukun perniagaan. Yang pertama, rukun perniagaan tak perlu dikatakan modal yang sebenar. Walaupun rukun perniagaannya ada juga modal, tetapi bukan nombor satu, nombor tiga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nombor satu apa yang kita perlu pada diri kita sebenarnya adalah iaitu dikatakan keberanian. Adakah anda berani untuk ambil peluang ini? Bila anda dah tengok orang dah bagi peluang ini, kawan-kawan kita cerita, sampaikan melalui mesej, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, adakah kita berani untuk ambil peluang itu? Itu yang pertama. Jadi adakah kita berani untuk buat perubahan dalam hidup? Adakah kita berani untuk menukar hidup daripada biasa-biasa kepada luar biasa? Kerana apa? Setiap kejayaan itu pasti ada cabaran. Pasti ada rintangan. Jadi tak semestinya kita berjaya macam tu saja terus berjaya. Pasti ada detik-detik orang kata cabaran dia, kerumitan dia. Jadi hari ini, adakah anda mempunyai sikap yang berani? Itu yang perlu ada pada diri kita yang mulanya. Bukan modal. Berani itu penting. Berani ambil keputusan, berani orang kata dengar, ambil punya macam hari ini berani ambil masa untuk dengar peluang Zoom ini, berani meninggalkan kerja-kerja kita, contohnya tengok TV, tengok Hindustan, berani ambil keputusan, berani mengeluarkan modal, berani orang kata berhenti kerja, ambil tindakan kadang-kadang buat full time. Ada rakan-rakan kita sekali ambil keputusan untuk full time. Saya tanya dan syabas pada mereka. Dan itulah dia katakan keberanian perlu ada diri kita. Bukan hanya ada dalam tentera saja perlu berani. Untuk berniaga pun anda mesti seorang yang berani. Itu yang pasti. Okay? Yang kedua adalah yakin tuan-tuan. Keyakinan ini perlu ada pada diri anda. Kalau hari ini anda tidak yakin dengan apa yang anda ceburi, bidang perniagaan ataupun dengan syarikat yang dah join pada hari ini, anda pasti akan rugi. Sebab apa? Keyakinan itu penting untuk membawa anda sukses.
Jadi anda mesti seorang yang yakin. Yakin dengan Nabi kita. Nabi kata perniagaan ini ada 9 kali ganda. Business networking ini ada kelebihan, ramai pendapatan, bonus yang banyak. Sebab kita berjamaah, kita kerja secara ramai. Itu yang dikatakan yakin, tuan-tuan. Jadi hari ini harap-harap kamu ada keyakinan dengan maksimum. Keyakinan dengan produk kita. Keyakinan dengan apa yang kita ceburi peluang ini. Kita kena yakin. Keyakinan apa impian yang kita akan dapat. Itu kena anda pastikan. Dan yang ketiga barulah modal, tuan-tuan. Tapi sektor modal ini, tuan-tuan, pasti ada hari ini kita tengok dengan RM300 ini. Saya rasa di maksimum untuk jual RM50 ya, tuan-tuan. Bukan RM300 lagi. Sekarang ni RM50. Anda boleh jual beli satu produk saja. Jadi anda tak mestinya modal menjadi masalah pada anda. Dengan pinjaman makro, bank-bank, tekun, amanah ikhtiar RM300 ataupun RM3,000 untuk usahawan. Cukup senang, cukup mudah. Yang keempat adalah istiqamah, tuan-tuan. Tuan-tuan mesti ada seorang yang konsentrate dan istiqamah. Tuan-tuan mesti fokus. Dengan tuan-tuan hari ini pandang kiri, pandang kanan. Maksudnya pada peringkat-peringkat awal untuk permulaan anda join ikut yang dikatakan mentor kata. Upline anda kata. Jadi jangan anda tengok hari ini ada macam-macam anda join. Hari ini dah join maksimum. Esok lusa tuan-tuan tengok syarikat lain pula. Minggu depan ada syarikat baru lagi. Sekarang ni hari macam-macam syarikat macam kita ni tumbuh bagai orang kata lalang. Macam-macam. Jadi anda kena fokus ataupun konsentrate. Pada mereka yang dah berjaya sukses. Contohnya kita punya Datuk Dr. Rizal Muhammad Ibrahim. Jadi dia sudah menjadi orang yang berjaya. Sebab dia memberikan syarikat kita. Dia dah menubuhkan dulu. Peringkat awal. Dia boleh buka macam-macam perniagaan lain. Kerana apa? Kerana dia sudah peringkat korporat. Macam saya sendiri. Sudah peringkat yang kita katakan millionaire. Jadi kita boleh dah bidang kita dah orang kata 4-5 syarikat kita boleh jalankan. Tapi bagi anda, orang yang baru nak berjinak-jinak, anda kena terus fokus. Baru dapat pencerahan sebagai kejayaan. Jadi hari ini, harap anda fokus. Sementara apa? Saya nak anda hari ini dapat dulu impian yang anda. Dapat dulu impian yang anda target dalam syarikat maksimum. Okey. Dan yang kelima adalah syukur, tuan-tuan. Syukur ini penting, tuan-tuan. Kalau kita tengok syukur ini, kita kena berterima kasih. Maksudnya berterima kasih. Jadi kalau kita hari ini, jadi kalau hari ini kita tak berterima kasih, tuan-tuan. Okey. Jadi syukur ini yang pertama adalah kita kena sembahyang ataupun solat, tuan-tuan. Bagi orang Islam. Bagi orang-orang bangsa asing, dia ada sembahyang dia. Itulah yang pertama kita bersyukur. Jadi apa yang kita dapat ini, kita minta, ini adalah semua daripada anugerah Allah. Dia boleh ambil dan bila-bila masa. Jadi pasti anda kena solat, kena sembahyang, kena berdoa, kena tambahkan ibadah kita. Itu pasti. Jangan kedekut, jangan tamak, jangan menipu. Itu konsep-konsep yang perlu tuan ambil tindakan. Itulah yang dikatakan syukur. Syukur inilah akan membawa anda jatuh kembali. Syukur inilah anda jadi muflis kembali. Berhati-hati. Jadi hari yang last itu, rukun yang kelima adalah syukur. Okey. Dari 5 perkara itu adalah untuk anda nak masuk dalam dunia perniagaan. Rukun perniagaan. Tapi dalam business networking ini berbeza. Di luar sana, tuan-tuan, ada berbagai-bagai perniagaan. Kalau kita tengok perniagaan hari ini, perniagaan buat rumah, perniagaan jual kereta, perniagaan goreng pisang, perniagaan pasar malam, perniagaan burger, perniagaan restoran, jual baju, itu perniagaan. Perkhidmatan pun jual perniagaan. Tapi nak maklum pada tuan-tuan hari ini, supaya perniagaan ini luas, betul luas. Cuma kalau tuan-tuan nak menceburi perniagaan ini, tuan-tuan kena pilih yang bersesuaian dengan tuan-tuan. Kalau hari ini kalau tengok tuan-tuan perlu kurang modal ataupun kurang ada masa.
Hendak baru nak berjinak-jinak dalam perniagaan. Tuan-tuan dengan terus masuk nak buka restoran yang kosnya 500,000, 500,000. Nak bayar sewa, nak bayar pekerja. Jadi tuan-tuan ambillah perniagaan asas dulu. Yang saya nak bawa pada anda hari ini adalah perniagaan yang kita katakan networking ataupun perniagaan ramai ataupun dia katakan perniagaan jemaah. Walaupun hari ini kita nampak mesti ada barang macam ni tuan-tuan. Ada barang. Tetapi perniagaan kita yang sebelum ini saya pun tak faham. Sebenarnya tak perlu jual barang. Apa yang perlu kita jual? Ini konsep salahnya dulu saya bawa. Pada syarikat sebelum ini saya bawa di mana? Bila saya ambil satu-satu syarikat macam ni, saya masuk pasar malam tuan-tuan. Saya masuk expo. Saya ketuk pintu rumah ke rumah. Betul tak perniagaan yang saya bawa itu? Jalan perniagaan dia katakan networking itu. Sebenarnya salah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah hari ini saya nak berkongsi pada anda. Bukan kita nak menghalang anda nak menjual barang. Bukan tuan-tuan. Anda hari ini kalau anda raja jual, anda teruskan raja jual. Anda terus menjual. Tetapi ingat, rahsia sebenar dalam networking adalah bukan jual barang. Iaitu anda mesti jual idea. Apa itu idea? Apa itu idea ni? Idea hari ni kalau tengok di persekitaran luar sana. Tuan tengok macam mana keadaan kehidupan kita. Bila tuan-tuan berjumpa dengan kawan ataupun rakan, sembang-sembang, mereka akan mengadu masalah pada tuan-tuan. Menceritakan masalah pada tuan-tuan. Yang mana yang pertama, kemungkinan dia kata anak dia sakit. Kemungkinan dia akan kata ibu dia sakit. Kemungkinan dia kata diri dia sakit. Apa idea anda kena memutuskan. Anda kena ceritakan, sharekan, kongsi dengan mereka ini. Itu dia kata jual idea. Maksudnya, kalau dah dia sakit, inilah cerita dia bagus. Segala raja sakit. Nah, jadi itu maksudnya. Kalau dia datang depan anda, dia jumpa anda, yang mana dia kata, saya di situasi hari ini, saya tak boleh bayar rumah. Saya anak nak makan susu. Saya nak bayar anak sekolah. Saya nak, orang kata kereta nak kena tarik. Apa masalah dia sebenarnya? Masalah dia adalah sakit poket, tuan-tuan. Jadi jalan penyelesaian dia, apakah yang perlu anda jual? Iaitu ini juga produk dia. Yang mana untuk mengatasi masalah sakit. Cara dia nak masuk ni hanya tuan-tuan, hanya mudah saja. Yang mana hari ini, kalau hari ini kita hari ini nak menjadi seorang pengguna saja. Saya nak guna saya Ustaz. Saya nak guna saja kawan-kawan. Jadi hari ini anda jadilah seorang yang pengguna yang bijak. Mengapa yang dikatakan pengguna bijak ataupun awak sekarang ni saya tak bijak lagi ke? Ya, sebab dalam perniagaan kami adalah perniagaan network berbeza. Perniagaan kita adalah perniagaan rangkaian. Ya, lesen kita adalah lesen bertingkat. Lesen yang nak bukan lesen SSM yang bayar pagi petang siap, bukan yang RM70 tu. Lesen kita mesti nak lulus dia orang bumi adalah 500,000, setengah juta. 2 tahun baru lulus. Jadi syarikat di luar sana banyak yang tidak ada lesen tuan-tuan. Tuan-tuan kena berhati-hati. Di luar sana banyak syarikat tidak ada lesen. Jadi itulah yang saya kata di sini, cara lesen kita untuk berniaga adalah network ataupun rangkaian. Jadi yang dikatakan bijak tadi, bermaksudnya hari ini kalau tuan-tuan di pasaran, berapa harga dia? AFX, sebotol 180. Tapi bolehkah anda berjual dengan 120? Bolehkah anda berjual dengan 100? Tak boleh tuan-tuan. Bila kita dengar orang yang jual 100, syarikat akan ambil tindakan. Akan terminate. Ataupun akan boleh saman satu-satu macam Shopee, Lazada dan sebagainya jual harga 120. Jadi tuan-tuan, sebenarnya produk kita produk yang patented. Maksudnya produk yang orang kata lain daripada lain. Yang luar biasa. Jadi bermaksud di sini, produk kita kalau nak beli dengan harga biasa adalah 180. Tetapi AFX lah satu botol AFX yang ada 45 biji. Jadi tuan-tuan kalau nak bijak, tuan-tuan kena beli 2 botol. 2 botol dengan bayaran 150, tuan-tuan untung. Iaitu RM60. Bijak tak? Tapi syarat dia kena masuk ahli ataupun hantar nama IC dan nombor telefon saja. Yang penting.
Tak perlu isi borang tuan-tuan. Secara perniagaan yang terkini, network marketing yang terkini, tak perlu isi borang. Semua secara online system. Semua menggunakan secara digital. Walaupun dulu saya memang buta huruf langsung tentang perniagaan network marketing ini ataupun online business ini. Tapi hari ini kita sudah belajar demi belajar, bolehlah orang kata tengok bonus dan sebagainya. Kita kena belajar. Tuhan tak suruh kita nak berhenti belajar. Sehingga kita mati pun nak hembus nafas, esok pun kita kena belajar. Kita kena tanam benih kita itu. Itu yang disuruh oleh Nabi kita. Jadi kalau tuan-tuan di sini bermaksudnya tuan-tuan hanya bayar 150 saja. Bijak tak? Itu yang dikatakan plan pengguna bijak. Jadi tuan-tuan di sini, kalau nak jadi seorang usahawan dia 3,000 lah. Sebab orang usahawan ni orang yang betul-betul dah berminat. Dah berniaga, dah minat nak berniaga. Itu adalah orang-orang yang usahawan. Tapi kalau orang-orang yang pengguna ni, dia tak minat lagi. Dia belum ada minat, ada impian lagi. Itu yang jadi kita masukkan mereka kepada seorang yang pengguna bijak dulu. Tapi di antara pengguna bijak ataupun seorang usahawan, tuan-tuan mesti ada sistem. Tahu tak sistem? Sistem ini adalah satu cara. Hari ini kalau kita solat di rumah ataupun kita sembahyang di rumah, kalau kita tidak ikut sistem, kita buat at-tahiyat dulu. Lulus tak solat kita tu? Agak terima tak solat kita tu? Tak terima tuan-tuan. Begitu juga dalam perniagaan network marketing. Dia ada sistem rukun dia. Rukun yang kita mana perlu kita buat dulu. Kalau you nak jadi seorang yang network marketing ataupun bisnes dalam MLM, dia ada rukun MLM dia. Yang pertama, saya hurai sedikit sebaringkas. Yang pertama adalah rukun dia, iaitu anda mesti membeli. Jangan anda bila kawan-kawan cerita, anda tak nak membeli. Maksudnya anda nak free. Yang free tu yang tak yakin tu. Bila anda dapat free, anda nak berhutang ataupun tak percaya, tak yakin. Macam mana nak berkesannya produk itu? Jadi anda mesti yakin. Ayat sejuk pun kalau anda yakin, baik, insya-Allah akan baik. Yang baikkan semua daripada Allah. Tapi anda tak yakin. Maksudnya anda mesti membeli produk ini. Jangan dapat free. Yang kedua tuan-tuan, iaitu anda mesti dah beli, anda mesti mengguna. Jangan anda beli letak atas mari. Jangan anda beli letak atas kereta. Maksudnya anda kena mengguna produk ini supaya anda dapat keberkesanan dia, anda cerita, share, kongsi dengan orang dengan betul-betul real. Jadi saya dulu sebelum ini saya guna benda ini bagus. Itu saya tengok kalau testimoni saya, tuan-tuan boleh buka dalam testimoni saya. Yang mana YouTube saya testimoni Semek Kecil Manis. Tuan-tuan nampak pada tahun 2014 saya kongsi dengan semua tuan-tuan semua. Iaitu di mana kita testimoni daripada Kecil Manis kita sendiri. Faham tak? Itu maksudnya tuan-tuan kena mengguna. Selepas dah mengguna, tentu ada keberkesanannya. Tentu ada kesannya. Jadi tuan-tuan kena share, kongsi. Jangan kedekut. Orang kata jangan kedekut. Tuan-tuan kena share dengan orang. Itu beri maksudnya yang dikatakan menajar. Bila share dengan orang, orang tu nak membeli pula, tuan-tuan kena dia masuk ahli. Supaya dia dapat jadi bijak. Macam saya kata tadi, pengguna bijak, kalau tidak harga mahal. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita share dia minat, kita share dia beli, dia masuk ahli. Kita dia jadi menajar tak? Jadi itulah yang dikatakan menajar. Rukun yang ketiga. Dan rukun yang keempat apa dia? Bila dah ada menajar, seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Betul tak? Itu maksudnya rangkaian kita. Orang kata rakan bisnes kita. Kita dah menajar dia. Kita dapatlah bonus sponsor. Syarikat bagi. Tetapi hari ini, bila kita menajar itu, rukun yang keempat yang kita kena lakukan adalah kita kena membawa ilmu pada dia. Faham tak membawa ilmu? Sebab dia pun nak dengar juga apa cerita ini. Kena bawa dia masa Zoom. Kita punya Dr. Zainal, Dr. Haris Kumar, untuk tahu apa sebenarnya AFX ni. Apa sebenarnya yang kita makan ni. Itu maksudnya kita kena meeting. Kena buat Zoom. Walaupun hari ni musim PKP kena buat Zoom je lah. Dia dulu datang meeting kat hotel, ada kat rumah. Okey.
Yang kelima, rukun yang kelima, bila kita dah buat meeting, kita dah buat dah semua ni, tuan Pak, kita dah menaja, kita dah mesyuarat meeting, dan kita yang kelima adalah kita kena memimpin. Banyak hari ni saya tengok, tuan-tuan menaja, tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan menaja, tuan-tuan tinggal, suruh upline tolong. Mana boleh. Yang menaja itu kita menaja. Kita dah janji dengan orang tu. Bila kita jumpa dia, dia masuk, kita janji macam-macam lah. Janji dengan kesihatan yang bagus, janji dengan kejayaan, dapat jutawan dan sebagainya. Jadi kita kena memimpin dia. Macam mana cara nak memimpin dia? Kita tubuhkanlah Zoom, kita tubuhlah WhatsApp group, kita buatlah flyers, kita buatlah tindakan. Itu yang dimaksudkan. Kita kena memimpin. Jadi hari ini tuan-tuan, banyak hari ini bila kita taja tinggal. Taja tinggal. Mana nak jadi? Konsep hari ini kita perlu hari ini itulah. Banyak orang taja tinggal. Jadi kalau saya kita tengok ada 50 taja. Tuan-tuan nak tahu, saya taja 4 orang saja. Zalizan Ahmad menaja 4 orang saja. Tapi rangkaian saya sudah jadi 100 sampai 180 ribu dah. Adakah saya kenal? Saya tak kenal tuan-tuan. Jadi apa yang perlu hari ini, tuan-tuan hari ini mesti belajar rukun tu tadi. Memimpin. Memimpin tuan-tuan kena buat satu tindakan lah. Macam saya ini di rumah saya tu saya buat macam-macam. Saya buat center. Saya korbankan satu rumah. Maksudnya saya buat office. Saya buat flyers. Saya buat flyers. Jadi saya buat tripod kotak macam ni. Nampak? Ni nampak? Ni saya buat kotak nampak? Dia buat kotak. Saya buat flyers. Nampak ni? Lepas tu saya buat buku. Saya buat buku rujukan. Ni buku rujukan. 20 buku surat. Ini semua untuk kita memimpin. Kita kena jadi seorang pemimpin sekarang ni. Lepas tu kita kena buat macam-macam. Kita kena buat ni. Macam ni. Buatlah macam-macam. Flyers kita macam ni. Ini semua ini adalah kerja-kerja pemimpin. Jadi tuan-tuan hari ni jangan kata tinggal lah. Jadi itu yang maksud dia dikatakan pemimpin. Okey. Dan itulah rukun-rukun yang saya nak tafsirkan pada anda pada hari ini. Dan saya nak ambil kesempatan pada anda lagi, pada lama tak cakap ni, tak cakap melalui Zoom ni, live kadang-kadang saya buat live juga. Tapi hari ini saya rasa semangat sikit. Lama dah tak cakap. Jadi saya nak cakap dengan anda, saya nak kongsi dengan anda yang dikatakan tip-tip untuk berjaya. Ya. Jadi sebelum itu saya nak tahu jugalah. Jadi dalam perniagaan kita ni selalunya apa sebut berniaga ni dia ada untung dan rugi ya. Tak semuanya untung. Dia ada juga rugi. Tidak nama dalam perniagaan. Yang keduanya kita kena pastikan juga di mana kejap. Okey. Perniagaan ini dia mesti tahu tentang yang mana bentuk dia. Bentuk apa yang kita buat sekarang ni. Kalau hari ni kalau tengok kita buat dalam business network ataupun dikatakan business networking. MLM. Orang kata berniaga larut malam dulu. Sebenarnya itu kata orang je. Sebenarnya perniagaan ni adalah multi level marketing. Dia bayar secara level. Macam tu. Itu dia masukkan. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak cerita di sini iaitu bidang tu. Mengapa kita seru pada anda hari ini masuk business network, buat business networking, buat sistem macam ni, biar tanya rukun. Sebab apa? Sebab perniagaan ini perniagaan jemaah macam Cik Edi kata tadi. Perniagaan rangkaian, perniagaan ramai-ramai. Tak boleh buat seorang-seorang tuan-tuan. Tak boleh buat seorang-seorang. Kalau perniagaan ni tuan-tuan buat seorang-seorang, salah tuan-tuan. Tuan-tuan kena boleh buat perniagaan yang ramai-ramai. Ini yang dikatakan perniagaan dia dikatakan. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, banyak hari ni korang faham. Maksudnya apa beza perniagaan biasa. Perniagaan hari ni kalau Cik Saifil duk cerita, ingat bos kita, CEO kita duk cerita dulu. Saya ingat lagi. Kita ada 4 step. Step yang pertama kita jadi bisnes jaga orang berniaga. Kita bisnes tapi jaga orang berniaga. Kita jaga ya. Kita jadi cashier, kita jadi marketing dia,
kita jadi kerani dia. Macam saya tentera ni selalu jadi apa? Jadi security. Jadi guard. Jadi guard kedai mas boleh. Nampak? Itu sepatutnya jaga orang berniaga. Kita masuk juga berniaga, tetapi kita jaga orang berniaga. Faham maksudnya. Jadi yang keduanya kita bisnes sendiri. Bisnes sendiri ni yang seperti tuan-tuan buat trading tu. Itu nak trading. Jadi hari ni tuan-tuan, orang nak jual burger, dia jual lah burger. Okey. Orang nak buka restoran, dia bukalah restoran. Betul, ada orang nak jual apa? Nak jual kereta, jual rumah, dia bisnes sendiri. Dia pasar malam, bisnes sendiri. Apa yang perlu kita harapkan adalah businessman. Yang mana di sini, Maximum Resources Malaysia Sdn Bhd ini adalah satu skop yang businessman. Apa maksud businessman? Bisnes ramai. Yang mana tuan-tuan duk cari bisnes trading tu buat apa? Hanya ada orang duk mengajak saya buat trading. Dan bukan saya tak mau buat trading, itu dah saya lalui. Kalau tuan-tuan pernah dengar Datuk Seri Vida, Datuk Syukri, dia kaya, nampak? Dia perniaga pramoga, produk bagus, pramoga. Tapi siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Yang kayanya adalah toke dia. Toke yang kaya. Itulah bisnes trading. Bisnes single level. Jadi hari ini apa yang kita nak bawa ini, iaitu perniagaan, dia kata perniagaan businessman ini adalah perniagaan yang mana kita berkongsi kaya. Toke belum kaya, ejen tu dah kaya dah. Ejen tu, ahli tu, distributor tu yang lebih kaya-kaya kepada toke. Ini yang dimaksud businessman, tuan-tuan. Apa pula maksud businessman? Businessman ni adalah bisnes yang mana kita ada rangkaian. Kita ada ejen-ejen. Kita ada mesin-mesin atau mesin-mesin. Mesin lah, orang kata orang mesin duit. Itu maksudnya, contoh hari ini kita ada, hari ini saya buatlah selama 4 bulan, kerja teruk, tinggal rumah, tinggal keluarga, pergi sponsor orang, pusing Malaysia, sakat ke Kedah, sagi dekat Kelantan, sagi kat Johor, pergi jumpa, sanggup tinggal. Itu bisnes yang dikatakan business man. Tapi selama 4 bulan ya tuan-tuan, bukan dia susah. Selama 4 bulan saja, lepas tu tuan-tuan akan jadi senang. Senang macam mana? Maksudnya passive income. Income datang tanpa anda buat kerja lagi. Tanpa anda hari ini bersusah-susah lagi. Itu bermaksudnya dikatakan passive income. Yang kami nak bawa di Maximum ini adalah passive income. Waktu yang sesuai bisnes ini adalah waktu ekonomi merosot. Hari ini tuan-tuan kata, oh hari macam mana kita nak berniaga, ekonomi merosot, musim COVID, kita ada PKP, PKPD. Sebenarnya dalam perniagaan businessman kita ataupun networking kita amat sesuai bidang masa musim ini. Masa ekonomi yang jatuh inilah sesuainya. Kerana modal kita amat murah. Modal kita hanya orang kata sekadar RM300, RM50 pun boleh bermula. Itu yang dia kata tidak ada risiko. Itu yang saya kata. Dan hari ini kalau kita tengok, kalau orang hari ini buat trading lah, dia buat single level. Dia buatlah kereta dropship. Dia masuk dropship itu, saya berani jamin. Saya berani jamin income dia di antara 20,000, 30,000 saja sebulan. Mungkin bagi anda sudah sesuai. Sudah, orang kata sudah alhamdulillah. Tapi nafsu manusia ni belum cukup, tuan-tuan. Jadi sebenarnya dalam bisnes yang kita nak bawa pada hari ini, iaitu yang mana income anda 100,000 sebulan, 500,000 sebulan. Ini yang kita nak bawa. Betul ke ni? Betul. Dulu saya tak percaya. Buat dulu. Ini yang kita nak bawa. Yang ni yang anda duk pergi jual barang tu buat apa? Yang duk pergi jual apa, bukan tak salah jual barang, tak salah. Yang buat anda masuk sana masuk sini. Itu maksudnya bisnes yang dikatakan trading. Saya berani jamin anda yang dapat 20,000, 30,000 tapi tidak boleh langkau ke antara 500,000 sebulan. 100,000 sebulan, sekurangnya 100,000. Itu baru dikatakan kejayaan dalam bisnes networking.
Betul tak Ustaz kata ni? Ada orang tanya juga. Betul tak? Betul. Saya buat di Maxima ni tuan-tuan. Tengok pada tahun 2000, ini tuan-tuan tengok pada saya dapat tahun 2016. Jutawan tahun 2016. Certificate. Ni. Tengok. Insentif saya jutawan pada tahun 2018. Ni 2018. Millionaire. Sebenarnya tuan-tuan, untuk mendapat perniagaan income anda mesti 1,000 sebulan. Ataupun dalam setahun anda dapat 1 juta. Anda mesti ada achieve. Kejayaan mesti ada achieve tuan-tuan. Ada aset. Jadi kalau ada hanya ada berjaya apa? Anda mesti ada kejayaan, aset. Contoh yang kita dapat, contoh ini. Ini mesti dapat. Kalau anda buat betul-betul, anda akan dapat macam saya dapat. Ini. Lepas itu ini. Ini semua adalah anugerah-anugerah tuan-tuan. Tuan-tuan mesti dapat bila tuan-tuan lakukan. Okey, ini. Kita tengok. Besarnya. Nampak? Anugerah-anugerah ini. Anda pergi. Maksudnya anda pergi umrah. Anda pergi seluruh dunia. Di Paris, London. Kita pergi ke orang kata ke Jerman. Nampak? Ke Perancis. Perancis pergi main ini. Perancis. Ni, nampak? Ini semua anugerah-anugerah tuan-tuan. Saya nak bawa anda. Bidang ini bukan senang, tetapi senang sajalah. Bukan ada perlu bidang. Semua anugerah-anugerah yang anda mesti dapat. Mesti kecapi. Dan aset saya ni mesti tahu. Nak berjaya ni mesti ada aset. Rumah, kereta. Itu hari ini, apabila anda berjaya, macam Cik Saifir kata CEO kata-kata, selepas kita menjadi seorang businessman, kita dah berjaya dalam bisnes, dah dapat pendapatan, dah dapat kejayaan. Bidang yang kita bawa pula adalah bidang investment. Tahu tak bidang investment? Bidang investment adalah tuan-tuan kena beli rumah. Tuan-tuan kena masuk beli emas, beli tanah. Sebab itu saya beli rumah 13 biji. Bukan saya nak duduk 13 biji tuan-tuan. Sebab saya nak jadi mesin duit. Walaupun saya tidak bekerja, tapi saya ada sewa sekarang 9 biji. 3 homestay. Bermaksudnya tuan-tuan, pendapatan saya tetap ada. Ini yang saya nak bawa tuan-tuan pada hari ini supaya mengubah hidup. Berapa masa lama yang saya buat ini? Berapa lama yang saya buat ini? Saya kerja kerajaan 16 tahun tuan-tuan. Saya kerja pasar malam, jual expo, jual burger, jual frame gambar, macam-macam saya jual. Sebiji rumah pun saya dah dapat. Hampir-hampir dekat 20 tahun. Tapi di Maxima, 5 tahun saya. 5 tahun ya, saya dapat 13 biji rumah cash tuan-tuan. Ini yang saya nak. Ini yang kita nak, syarikat mau. Nak buat anda, hari ini memang anda kata tak minat. Anda tak pandai. Anda tidak ada modal. Anda tidak ada masa. Tapi anda mesti ada freedom. Seorang itu mesti ada hati untuk hidup dalam freedom. Bebas daripada hutang. Daripada masalah-masalah duit. Anak nak sekolah dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak bawa. Itu saya nak bawa anda businessman. Bukan dia kata business trading. Business trading awak jual lah barang tu. Boleh kaya ke anda nak menjual barang? Boleh kaya ke? Kita tengok orang jual pasar malam. Ada jual yang jual kain. Ataupun jual kereta. Sampai ketua pun dia jual pasar malam kan. Kita bukan nak menghina. Tapi kita nak membawa visi. Nak bagi anda ada impian di dalam syarikat ini. Bukan anda duduk di sini. Hanya tengok orang. Tengok Zoom meeting. Tengok macam-macam orang buat sana buat sini. Ada tepuk tangan. Tak nak. Anda sendiri mesti ubah hidup. Anda sendiri mesti buat tindakan. Itu yang kita nak. Jadi ini apa yang saya nak kongsi hari itulah. Supaya anda ada impian. Pasakkan impian anda hari ini. Tak kira lah PKP ke, musim COVID ke, ekonomi merosot ke, ya, dicemuh orang ke, adik-beradik tolak ke. Itu biasa dalam untuk mencapai kejayaan. Jadi hari ini saya nak mengajak anda hari ini
supaya daripada orang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Boleh. Di sini sebenarnya tuan-tuan, bukan perlu orang pandai. Tahu tak pandai? Pandai nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi macam-macam lah, manager lah. Jadi hari ini di bisnes kita hanya perlu orang yang bijak. Bukan orang pandai. Tak perlu pun nak belajar tinggi-tinggi. Hari ini tuan-tuan, apa yang perlu kita buat adalah hanya perlu ikut dan follow saja. Sistem upline yang dah berjaya. Susah ke? Tak perlu nak belajar sampai nak jadi doktor. Nak belajar macam Datuk macam Dr. Zainal. Macam Profesor Haris Kumar nak belajar tentang dia punya kanser, tentang sakit ini, sakit kecil manis, darah tinggi. Tak perlu tuan-tuan. Ambil sedikit saja. Yang mana tak perlu anda pandai, anda bijak saja. Anda hanya perlu pengetahuan asas saja. Yang perlu anda faham di sini, ambil peluang dulu. Adakan impian, ambil peluang. Faham? Lepas dah ambil peluang, buat satu tindakan. Dah ambil peluang, tak buat tindakan pula. Duk kerja masuk Zoom pun ada. Ada orang dulu saya kata, hari ini dia main tengok, dia suka duduk depan. Bila program dia duduk depan sekali. Hari ini dia duduk belajar ilmu tu dah 4 tahun dah duduk belajar ilmu. Duduk belajar ilmu sampai ilmu dia duduk belajar. Tak mau, kita kena belajar juga. Tapi kita kena buat tindakan. Sekurang-kurangnya kita buat apa strategi. Macam mana orang nak join. Macam mana kita nak senyum. Senyum pun kena belajar tuan-tuan. Jangan tuan-tuan hari ini kata, oh adalah ustaz pandai cakap, pandai dah. Dah, saya pun lahir seorang tentera. Yang mana saya bukan boleh belajar cakap, bukan senyum pun tak boleh. Tapi semua kena belajar. Belajar senyum. Belajar cakap kat dinding. Kau dinding ni, dinding. Cakap kat dinding. Malam-malam cakap kat dinding. Itulah kerja saya tuan-tuan. Kalau isteri saya tanya isteri saya, apa yang saya buat dulu? Sebab saya nak bercakap dengan orang, saya tak pandai. Jadi saya berlakon belajar cakap kat dinding. Belajarlah cakap. Jadi itu semua boleh belajar. Tapi bila hari ini anda dah pandai, maksudnya anda dah pandai cakap, dah duit banyak, ada duit, nanti pandailah cakap. Contoh hari ini, kalau kita tengok AMC jutawan Wahab dulu. Dulu dia tak pandai cakap. Jutawan Asri. Nak contoh dia seorang, dulu Wahab seorang dispatch, Asri seorang kerja kilang saja. Dia kata dia pun tak pandai cakap, Ustaz. Saya tak pandai cakap. Dan jadi Ustaz, saya tolak. Dia tolak saya cakap ya. Dia kata saya tak pandai cakap. Tetapi apabila dah duit ada, dah duit masuk, otomatik pandai cakap. Tuan-tuan buatlah. Bila dah ada pendapatan, dah ada bonus, otomatik tuan-tuan pandai cakap. Ini dia katakan rahsia dia. Jadi anda buatlah tindakan. Tindakan hari ini, buatlah WhatsApp group. Buatlah orang kata macam tripod. Kalau cuba ada nak cuba buat tripod macam saya buat ni. Nampak? Bubuh 4 kat sini, bubuh 4 di sini tripod. Nampak? Juallah. Try dulu. Ini semua kena ada tindakan. Anda buatlah macam hari ni, contohnya nak bagi gairah sikit. Tahu tak gairah? Semangat grup anda. Anda buatlah macam ni, pin. Nampak? Buatlah ni kat sini pin. Ini semua untuk tindakan sebagai pemimpin. Lepas tu nak bagi orang mai, nak bagi orang datang. Anda buatlah kenduri. Susah nak buat kenduri tak? Makan bihun sup ke? Mai kat rumah hari ni ada kenduri sikit ni bang. Tapi jemputlah upline anda. 5 minit, 10 minit sembang tentang produk, tentang kesihatan. Itu saja tindakan. Ataupun anda buatlah mesej WhatsApp, hantar Facebook. Nampak? Itulah tindakan. Jadi anda hari ini kalau masuk saja join tak ada tindakan, memang sampai ketua pun tak berjaya. Jadi anda hari ini tak perlu pandai. Anda perlu bijak. Perlu bijak saja. Dan yang paling penting yang saya nak kongsi pada anda hari ini adalah pengorbanan. Yang ni last lah. Tidak panjang sangat. Panjang sangat. Okey. Pengorbanan ni penting tuan-tuan. Setiap kejayaan, setiap apa yang dikatakan dulu, Nabi pun berkorban.
penghijrahan dan semua tu sebab kena ada pengorbanan. Tak ada terus berjaya. Apa yang perlu kita korbankan dalam perniagaan kita ni? Bila kita dah join bayar duit, kan? Kita dah dapat bayar duit dah. Usahawan 3,000. Nak try 300. Tapi apa yang kita dah korban? Yang pertama pengorbanan anda adalah diri anda sendiri. Sanggupkah anda betul-betul nak berubah ini? Itu pengorbanan. Kena tukar, change. Anda kena tukar. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi wang ringgit. Yang kita kenduri, flyers, banner. Itu anda kena korban buat. Yang ketiga, apa pengorbanan lagi? Kadang-kadang bagilah produk rasa. Produk free. Rasa. Kawan-kawan baca-baca minum. Dia pun nak rasa juga. Bagi duk kita dengar kita cerita. Tapi kita bagilah rasa satu. Itu pengorbanan. Kadang-kadang ni handphone pula. Handphone duk bagi miss call. Nak berniaga bagi miss call. Tet, angkat. Tak ada orang. Tet, angkat. Tak ada orang. Rupa-rupanya dia nak cakap tentang produk KIX ataupun AFX. Tapi nak berniaga lah tu. Dia nak top up pun sayang. Tak mau korban. RM5 pun tak mau korban. Ini yang kita tak nak. Pengorbanan. Top up. Beli data. Hasil olah data RM35. Saya elan. Selcom sekarang ni RM35 je. Infinity data. Call Infinity. Jadi kita kena ada handphone. Handphone ni supaya kita dapat call. Orang masuk, orang keluar. Jangan duk bagi miss call. Pengorbanan. Dan hari ini banyak hari ni kita tak berkorban langsung. Maksudnya kita berkorban ni kita kena terima kasih kepada upline anda. Hari ni duk downline juga. Pengorbanan downline juga. Tapi upline pun kena korban juga. Terima kasih. Bersikap berterima kasih. Upline anda ataupun penaja anda tidak nak pun wang ringgit anda. Dia hanya anda nak senyuman anda, kejayaan anda saja. Sekurangnya anda sentiasa hubungi dia. Tanya dia. Berikan dia, orang kata, terima kasih, penghargaan. Ini dah yang perlu anda buat. Pengorbanan. Walaupun kita kata kita ni duit banyak, kadang-kadang kita bonus besar pada dia. Tapi dialah memberi peluang pada kita. Kita korbankan. Korban kita, diri kita ni yang bonus besar sangat ni, bonus kaya-raya ni, supaya menjadi orang yang saya ni adalah ambil peluang itu daripada dia. Terima kasih pada dia. Salam sayang pada dia. Itu dia dikatakan pengorbanan. Yang hari ini banyak orang leka. Jadi pada anda hari ini saya rasa ada duduk di tempat yang dah betul, dah bertetapatan. Sebab 3 perkara yang nak sukses ada di sini. Ada di Maximum Resources Malaysia sebenarnya. Selama ni mengapa saya 60 ke 70 syarikat? Sebab saya belum berjumpa syarikat yang sebegini. Nabi, apa dia ciri-ciri? Ciri yang pertama, tuan-tuan kalau nak cerita pada kawan-kawan pun, orang nak masuk, yang dah masuk ke belum tu, nak mengajar dia, yang ni, ciri ni tuan-tuan kena cerita. Yang pertama, toke dia faham tak bisnes ini? Yang pertama. Toke kita tu, bos kita tu, faham tak bisnes networking? Lagi dia tutup, tak tahuan punca, dan dia cutting lah, dia tukar syarikat lah, dia hilang produk lah, macam-macam dia buat. Itu pasti anda kena pastikan bos tu, dia faham tak bisnes networking. Yang kedua, tuan-tuan mesti ambil satu produk yang unik macam kita ni. Yang mana kita hari ni kalau tuan-tuan tanya saya tak sembang tentang dia baik kecil manis ke, dia baik darah tinggi ke, dia baik paru-paru kulit ke. Saya akan cerita tentang kehebatan produk kita ini mengeluarkan sel secara semula jadi. Sebab di luar sana cerita tentang stem cell ni iaitu perniagaan yang kesihatan ala baru. Yang terkini adalah stem cell. Tahun 70-an orang berubat bromo. Orang berubat secara apa? Secara bromo, pokok kayu lah semuanya. Tahun 80-an mereka ambil herba-herba. Herba Cina kata bagus, herba India. Tahun 90-an antioksidan. Buah manggis, buah mengkudu, buah 7 langit. Tahun 2000 ni adalah
stem cell. Tapi yang jual di luar sana adalah stem cell buah-buahan, binatang. Yang kita ini adalah stem cell semula jadi. Tidak ada jual di semua. Farmasi tak nak jual, Texco tak nak jual, Giant tak nak jual. Hanya nak dapat benda ini hanya di kita saja. Jadi ejen kita saja. Ini yang kita nak, produk yang macam ni. Faham tak? Jangan cari produk yang susu nanti ada. Susu dah ada, jual je lah. Dari susu mengkudu lah. Ya. Kita cari produk yang berbeza. Sakit pun semua sakit. Maksudnya kalau hari ni kalau orang tanya saya sakit mata ke, sakit kulit ke, sakit gigi ke, saya tak tahu. Yang baik kan semua daripada Allah jawapannya. Yang baik tu semua daripada Allah. Setiap penyakit ada ubatnya. Apa yang saya nak cakap ini iaitu kematian sel. Bila you makan produk kami ini tulang sorbi, tulang sumsum lah. Bahasa Arab panggil tulang sorbi ini, dia akan keluarkan 3 ke 4 juta sel. Itu yang tuan-tuan kena cakap. Itu yang tuan-tuan kena ambil pandai, kena belajar. Nak cakap pada orang. Bila ambil saja makan 3 biji ini, AFX ataupun Selmec tadi, ataupun CMX tadi, dia akan keluarkan 3 ke 4 juta sel. Yang mana hari ini, you sendiri abang kata, berjuta-juta sel mati tanpa ada tahu. Anda tidur dengan aircon, ada tidur dengan kipas, ada tidur kerja hari ni, makan hari ayam cucuk. Minum hari ni tak ada, kena air yang berkarat. Udara yang tercemar, semua pakai mask kami. Semua udara ada tercemar dengan COVID. Jadi inilah anda pun ceritakan. Setiap minit, setiap saat kematian sel. Kami ada formula. Kami ada cara dia. Macam mana nak menambah sel balik daripada tulang sorbi. Rahsia tulang sorbi anda tengoklah dalam hadis. Tengoklah dalam Al-Quran. Senang ya jawapannya. Itu yang perlu anda tahu. Produk kita adalah produk yang lain daripada yang lain. Dan yang ketiga, sistem yang terbaru. Sistem yang terkini. Maksudnya kita tak naklah macam dulu lagi sistem-sistem yang mana syarikat-syarikat dulu-dulu kena masuk tak boleh register. Kena simpan dulu. Kena beli produk. Kena jual produk. Setiap bulan kena jual produk. Kena maintain produk. Nampak? Bonus kita kena sebulan sekali. Nak dapat bonus mula-mula 2 bulan baru dapat. Kita punya pendapatan hari ini, hari-hari. Maksudnya hari ini buat esok dapat. Ini yang kita nak. Sebab kita makan hari-hari kan sebulan sekali. Nampak? Hang ni nak buat jenis bulan-bulan ni. Makan sebulan sekali kan hari-hari. Kerana hari-hari hang masuk yang ni. Betul tak? Kita tak perlu ada fikir maintain. Nampak? Produk kita hari ini, dia katalah mahal. Mahal apa kami nak bagi percuma tak? Macam mana dapat percuma? Sebab hari ini saya daripada tahun 2014, saya ada 4 akaun. Setiap bulan 8 botol free. Setiap bulan 8 botol free, tuan-tuan. Tak kena beli pun. Daripada 2014 hingga 2000, sekarang ni buat 2001. Dulu 2014. Sekarang ni 2021. Dia makan tadi semalam saya pergi ambil free ya 8 botol. Dan kenapa anda kata nak kena beli? Jadi kita makan untuk kita sihat. Adakah untuk orang sakit? Tak perlu. Produk kita untuk orang sihat. Tapi dia membantu orang sakit. Itu yang kita kena cakap. Kita kena faham. Tak perlu faham lebih-lebih. Nanti faham nak jadi doktor je. Tak perlu ni jadi kanser apa semua dia tak perlu faham. Yang perlu faham, mai daripada mana, apa je produk ni sebenarnya. Untuk buat apa, untuk siapa. Itu yang perlu. Why, where, when. Itu konsep dia. Jadi yang kelima, yang ketiga itu pasti anda kena faham. Itu hari ini di mana musim PKP ini ataupun COVID ini, kita perlukan link. Link. Kita dah mendesak syarikat mengadakan link sistem yang cukup baik. Sekarang ni mungkin tak berapa lama lagi, kita ada keluarkan sistem link yang paling canggih. Yang mana hari ini kita tak perlu jumpa orang, tuan-tuan. Sebelum ni kita terpaksa buat offline. Maksudnya pergi jumpa orang. Tak jumpa orang tak masuk lah. Tapi hari ni tak perlu jumpa orang. Duduk dalam bilik saya. Duduk di rumah saja. Boleh sponsor.
Jadi hari ini syarikat tu tengah siapkan satu sistem link yang mana hari ini tuan-tuan hari ini hantar pada kawan-kawan melalui handphone dia. Ada handphone dia. WhatsApp boleh, dalam Facebook boleh, anda akan dapat rangkaian anda tadi. Tak kira duduk di mana. Tak kira di Kelantan, di Kedah, di Johor, di Sabah, mungkin di Amerika, di Indonesia. Di Indonesia, saya ada di Indonesia. Maksudnya kita walaupun tak pergi Indonesia tapi kita ada network Indonesia. Pelik tak? Ini yang berlain. Ini perniagaan kita. Yang mana hari ini tuan-tuan dah ambil peluang. Cuma tak tahu lagi macam mana nak mula. Jadi macam mana nak mula inilah. Kita akan merancang macam mana tuan-tuan hari ini mendapat sesuatu momentum, gairah, semangat. Sebab dalam perniagaan kita ini adalah perniagaan yang dikatakan perniagaan kasih sayang. Anda faham? Jadi perniagaan kita elakkan kita berkelahi, bergaduh, iri hati. Kita minta tolong tuan-tuan, jauhlah sifat-sifat itu. Kalau nak sukses, tolonglah. Dengki, iri hati, riak tak perlu. Maksudnya kita perlu ada sistem kasih sayang. Itu hari ini insya-Allah yang mana grup saya akan saya buatkan satu kelab pada anda nanti. Supaya anda hidup dalam kasih sayang. Kasih sayang maksudnya kita santai-santai je. Sebab dalam perniagaan kita ini tak perlu cari orang-orang yang hebat. Orang part time ya. Orang-orang yang tak ada kerja ya. Orang-orang penoreh getah, orang-orang pesawah padi, itu ya boleh. Dan tak perlu kata fikir nak menaja orang hebat-hebat, doktor, profesor, tak payah. Tapi kalau dia masuk, ambil lah. Itu kisah dia. Jadi hari ini kita akan membina kegairahan kasih sayang. Itu yang perlu. Dan itulah sahaja yang saya dapat berkongsi pada anda hari ini. Dan pada sebelum saya habiskan, mungkin kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain program. Ada masa dah menunjukkan 10:30. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Selepas ini boleh kita harap MCID bagikanlah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Okey, sebelum tu saya nak pada anda kita doa sikit. Doa lah. Hari ini kita ada perbezaan sikit. Di mana kita ada doa. Saya nak anda kita sama-sama angkat tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunlah segala dosa-dosa kami. Keampunlah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami dan rakan-rakan kami seperjuangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon padamu, ya Allah, petunjuklah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan-jalan mendapat keberkatan-Mu, jalan-jalan mendapat keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon padamu, ya Allah, Kau capaikan hajat kami. Capailah cita-cita kami. Kau jadilah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang mendengar kata ibu bapa, anak-anak yang menjadi penyejuk hati ibu bapa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau berilah hidayah pada kami. Hidayah pada anak-anak kami, adik-adik kami, kawan-kawan kami, rakan-rakan kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Kamu murah rezeki kami, ya Allah. Kamu murah rezeki keluarga kami, ya Allah. Kamu murah rezeki rakan-rakan kami, ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki sahabat-sahabat kami seperjuangan dalam warga Maksima ini, ya Allah. Kau berilah kejayaan pada mereka, ya Allah. Kau berilah kejayaan pada kami yang kami usahakan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Jauhilah kami dari segala penyakit. Jauhilah kami dari segala virus. Jauhilah kami dari segala balamu, ya Allah. Ya Allah, kamatilah kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur insya-Allah. Dan hari ini itulah saja perkongsian saya. Moga anda dapatlah dapat segi ilmu ataupun kalau ada kesilapan saya mohon maaf. Maaf dan serah balik kepada Encik Aidi kita. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Zalizan atas perkongsian Ustaz Zalizan. Tu yang susah tu. Kalau Ustaz Zalizan kalau bagi bercakap biasanya memang dia akan bagi yang padu lah. Okey, terima kasih Ustaz. Orang cakap tu sedikit orang cakap tu pandangan, idea daripada orang-orang lama. Jadi hari ni
Simple je. Kalau kita hari ni nak berjaya, tak susah pun. Kita follow saja apa yang orang berjaya dah buat. Itu yang paling penting. So hari ni, alhamdulillah Ustaz Zalizan mencapai kejayaan di dalam perniagaan ini walaupun dah 60 syarikat beliau pernah join, tetapi siapa sangka di Maxima lah. Dalam 60 syarikat tu, di Maxima lah beliau hari ini tuan-tuan puan mencapai impian beliau. Dan hari ini bergelar jutawan di dalam Maxima. Dan saya percaya anda pun sama juga akan menjadi seperti Ustaz Zalizan juga. Yang paling penting, jangan putus asa, sabar dan buat secara istiqamah. InsyaAllah. Okay, anda pasti akan berjaya. So terima kasih kepada semua yang menonton program kita pada malam ini. InsyaAllah besok kita akan ada program lagi bersama kita punya scientific advisor kita dalam Facebook Live. Jadi saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah anda akan berjaya di dalam Maxima. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Thank you very much. Take care everyone. Stay safe. Assalamualaikum.